عليك بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Sebar berita palsu perangkap mangsa. Pengenalan. Penyebaran berita palsu di Malaysia pada masa kini boleh dikatakan semakin berluasa, terutamanya di platform media sosial. Sesuai dengan peredaran zaman yang serba canggih pada masa ini, penularan berita-berita yang tidak sahih atau palsu ini juga mudah dan cepat tersebar ke serata pelosok. Berita palsu atau perkara yang tidak sahih yang disebarkan akan memberikan impak yang negatif pada seseorang individu yang terlibat dalam cerita yang dibawa tersebut. Selain itu juga, penyebaran berita palsu yang tidak tepat dan sahih dapat mengelirukan orang ramai dan sekaligus mempengaruhi seseorang untuk bertindak berdasarkan kepada maklumat yang tidak sahih itu. Media sosial merupakan satu platform yang mudah dan cepat dalam penyebaran berita palsu. Oleh itu, perkara ini memberi peluang mudah kepada berlakunya jenayah cyber. Kerana ada sindiket yang menjadikan media sosial ini untuk menyebarkan berita palsu bagi merangkap mangsa-mangsa melalui penyebaran berita palsu. Contohnya yang berkaitan dengan pinjaman, skim pelaburan dan juga berkaitan bantuan daripada kerajaan. Pengguna media sosial yang menerima berita palsu ini mempercayainya tanpa unsur periksa kepada bahagian yang berautoriti. Mereka ini lebih mudah terpedaya dan masuk dalam perangkap sindiket. Penyebaran berita palsu ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malahan juga masyarakat antarabangsa turut terlibat. Perkara ini dapat dilihat ketika satu dunia mengalami pandemik COVID-19. Begitu banyak maklumat dan berita palsu yang tidak tepat tersebar dengan mudah. Bahayanya penyebaran berita palsu ini ialah boleh menolak berita atau maklumat yang lebih tepat disampaikan oleh badan yang bertanggungjawab. Selain daripada itu, penyebaran berita palsu yang melibatkan sesuatu yang sensitif adalah satu perkara yang perlu dicegah. Berita palsu yang melibatkan isu perkauman amatlah dibimbangi. Ini kerana perkara tersebut boleh mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan juga negara. Ini adalah kerana isu ini boleh mengakibatkan kekeruhan perpaduan yang terdapat di negara ini dan juga boleh menyebabkan tergugatnya keharmonian yang kita kecapi selama ini. Penyebaran isu berita palsu yang semakin membimbangkan pelbagai pihak sejak mutakhir ini. Maka objektif utama penulisan berkaitan berita palsu adalah untuk menyedarkan orang ramai supaya tidak terburu-buru dalam menyebarkan sesuatu berita tanpa unsur periksa. Selain itu juga, penulisan bertujuan untuk menyedarkan masyarakat tentang bahayanya penyebaran berita palsu. Objektif penulisan ini adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang tindakan undang-undang dan kesan dalam menyebarkan berita palsu di negara ini. Di Malaysia, badan berautoriti yang memantau terhadap salah laku di media sosial ini adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Agensi ini akan memantau dan mengawal selia peraturan yang termaktub dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Tugas SKMM adalah menguatkuasakan dan melaksanakan penyediaan terhadap Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Selain itu, tugas SKMM juga terlibat dalam perundangan dalam mengawal perekaan, penerbitan dan penyebaran maklumat atau berita palsu di dalam media sosial. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang mempunyai semangat dan tanggungjawab kepada negara, pihak SKMM juga ada menyediakan platform kepada pengguna bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat. Pengguna juga boleh membuat aduan di dalam platform yang disediakan oleh pihak SKMM. Sebagai rakyat Malaysia yang punya rasa tanggungjawab terhadap kesejahteraan di negara ini, kita haruslah sama-sama membantu kerajaan dalam menangani isu masalah penyebaran berita palsu, terutamanya yang berluasa di laman-laman media sosial. Selain itu, pihak berautoriti perlulah mengenakan hukuman yang sesuai dan semaksimum mungkin kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini sesuai dengan kesalahan yang dilakukan sebagai peringatan kepada pihak lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Oleh itu, pihak berkuasa dan juga setiap rakyat di negara ini haruslah bersama-sama berperanan dalam membanteras isu ini bagi menjamin kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan negara kita. Dengan ini berakhirlah pembatangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita menganalisis isu. Menurut laporan digital tahun 2022, urata global penggunaan kadar media sosial adalah selama 2 jam 31 minit. Tahukah anda bahawa dalam sehari berapa jam ya setiap individu dekat Malaysia ni habiskan masa mereka dengan media sosial? Okey, purata penggunaan media sosial di Malaysia ni sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan purata global yang saya sebutkan tadi, iaitu selama 2 jam 47 minit.
Menurut Majlis Keselamatan Negara Negeri Pulau Pinang, laporan tersebut membawa Malaysia kembali kepada kedudukan tahun 2019 di mana Malaysia merupakan negara yang paling aktif sebenarnya menggunakan media sosial di dunia adalah di tempat yang kelima, manakala di Asia Tenggara adalah di tempat yang teratas sekali. Saya rasa semua orang tahulah apa platform media sosial yang interaksi yang paling banyak kita guna kat Malaysia. Mungkin sebagai contoh saya berbagi Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Okay, kenapa platform ni popular? Kenapa ramai yang sangat yang gunakan platform ni? Sebab dia murah. Lepas tu para pengguna ni mudah nak kongsikan apa saja, sama ada berkongsi rasa, boleh mencipta kandungan untuk FFP, lepas tu dapat rangkaian sosial tanpa kawan, lepas tu jadi rangkaian perniagaan, boleh tambah pendapatan dan sebagainya. Okey, apa sebenarnya kebaikan media sosial ni sampai digunakan secara meluas? Sudah tentu kerana penyebaran berita ni antara maklumat antara audiens dan juga tu dia lebih pantas, maksudnya cepat sangat berita tu tersebar. Yelah, kalau sebelum ni macam kita nak tahu apa berlaku kat dunia ke dekat mana-mana tu semua, kita perlukan satu berita lah untuk mengetahui sesuatu isu, masalah ataupun apa-apa kes. Tapi sekarang ni dah tak perlu lagi benda tu semua sebab pengguna sendiri boleh share konten tu pada mata dunia lah. Cuma keburukan dia apabila bagi macam mana etika dalam kewartawanan tu memang tak adalah, sebab yang upload ataupun yang share tu bukanlah orang yang kompeten ataupun orang yang mempunyai background dalam bidang yang sahih lah. Jadi ada sebahagian pakar mengatakan bahawa sumber maklumat daripada media sosial ni tak boleh dipercayai, yang mana kesahihan maklumat yang dikongsi tu pun kita tak tahu. Lepas tu maklumat yang dikongsi tu pun tak dapat nak disahkan. Ini kerana sebab kandungan tu dicipta sendiri. Tujuan dia mungkin untuk kepentingan dia, keperluan diri dia sendiri untuk jadi kalau kita sebagai pengguna untuk dapatkan maklumat tu 100% daripada media sosial tu memang tak boleh lah, sebab dia membagi akan memudaratkan. Kenapa pula memudaratkan? Okey, sebab dekat dalam media sosial ni dia mudah je sebenarnya nak tersebar berita-berita palsu ni. Perkara ni sebenarnya dia akan bagi kesan ataupun pengaruh yang besar lah, yang tak elok kepada individu tu sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sekaligus dia memberi impak yang negatif terhadap minda dan juga kehidupan masyarakat itu sendiri. Membawa satu isu yang dekat dengan kita, iaitu kematian. Yalah, sebab kematian tu sangat pasti. Begini kisahnya, perkara ini berlaku sekitar tahun 2021. Pada ketika itu Malaysia dilanda COVID-19. Bukan Malaysia sajalah, maksudnya secara global. Dan bila isu COVID-19 ni sebenarnya dia mendapat perhatian yang sangat tinggilah di kalangan masyarakat. Isu ni menyentuh sentimen orang awam dan juga tersebar melalui media sosial, iaitu Facebook dan juga aplikasi WhatsApp. Tertuduh ni mendakwa yang virus COVID-19 ni telah menjadi punca kepada kematian 14 orang ahli keluarga, iaitu mulai daripada bulan Jun, Julai, September 2021. So siapa yang tak sedih kalau kita dengar cerita-cerita macam ni? Of course kita akan sedih. Sekaligus siapa yang tak kesian kan bila ditimpa musibah. Tertuduh ni sebenarnya merupakan seorang duda yang bernama Muhammad Zainun. Tertuduh juga merupakan seorang kaki tangan, sebenarnya kaki tangan kontrak Petronas di Komplek Bersepadu Pengerang, Johor. Oleh sebab kisah ini itulah bersama juga dengan nombor akaun, sebab dia meminta sumbangan kan untuk meringankan beban beliau dalam menghadapi musibah tu. Jadi dia berjaya dah meraih wang hasil daripada semua orang awam sebanyak RM91,000. Malahan ada satu majlis tahlil telah diadakan yang dihadiri oleh ratusan orang. Tentu kita tertanya macam mana dapat diketahui bahawa tertuduh menyebarkan berita palsu dan juga menipu. Okey, laporan polis ni dibuat oleh rakan sekerja tertuduh. Setelah rakan tersebut, iaitu mangsa itulah, dia memberikan sumbangan dan kemudian dia dapat tahu bahawa bekas isteri dan juga anak-anak kepada tertuduh ni masih lagi hidup sebenarnya. Okey, setelah mengetahui perkara itu, maka pihak Petronas jugalah dia mempunyai kenyataan yang memaklumkan dia tak menyokong dengan perbuatan salah laku salah seorang kaki tangan syarikat kontraktor dia tu. Akhirnya tertuduh ni ditangkap dan juga didapati bersalah dan didakwa mengikut Seksyen Kanun Keseksaan di bawah Seksyen 420 kerana wujudnya unsur penipuan kerana memperdaya masa untuk memberikan sumbangan berbentuk RM1 ke dalam akaun miliknya. Okey, kes ini dibawa ke mahkamah dan mahkamah magistrate telah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun bermula daripada tangkapan dibuat dengan denda berjumlah RM16,000 dan 2 kali sebatan. Memandangkan ini merupakan kesalahan pertama tertuduh tadi, maka penjara 5 bulan akan dikenakan sekiranya tertuduh tadi ataupun pesalah tadi tu dia gagal membayar denda. Memandangkan isu ini melibatkan kepentingan orang awam, maka melalui pendakwa raya, timbalan pendakwa raya pada ketika itu meminta supaya hukumannya diberat dan dikenakan ke atas pesalah tadi. Jadi ada pertuduhan kedua, di mana dalam pertuduhan kedua tu tertuduh ni dihukum penjara selama setahun dan daripada tarikh tangkapan dibuat dan didenda sebanyak RM1,000 dengan 1 kali sebatan sekiranya
dia gagal untuk membayar denda, akan dikenakan tambahan penjara 1 bulan. Malam Mahkamah memutuskan bahawa bersalah perlu menjalani hukuman. Yang kedua, pertuduhan tadi itu adalah secara seragam. Apa sebenarnya punca yang menyebabkan penyebaran berita palsu ni? Yang pertama, fungsi kemudahan yang ada kat media sosial ni, kelebihan dia tu disalahgunakan. Itulah punca dia kan. Lepas tu terletaklah pada cara kita. Kalau mentaliti niat pengguna ataupun pengamal tu masa menggunakan medium tu. Okey, lepas tu sikap mengambil jalan mudah, iaitu pada pengguna sendiri. Kita ambil jalan mudah, kita tak bertanggungjawab. Macam pengamal media sosial ni, dia tak bertanggungjawab. Pengguna media sosial pun sama-sama begitu juga. Yang menyumbang tersebar ni berita palsu, berikutan berita palsu ni sebenarnya dia mudahnya untuk tersebar dengan begitu pantas sekali. Selain itu, orang awam ni lah, macam orang kita macam biasa ni kan, kita mudah jatuh cinta dengan cerita-cerita yang dia bawa. Mana tak kalau cerita-cerita tu menarik, of course kita macam nak tahulah. Okey, seterusnya isyarat populariti media sosial yang mempengaruhi perhatian penerimaan terhadap berita tu. Lepas tu kalau ikut kajian seorang daripada luar negara, iaitu James, dia mengatakan bahawa kita dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang dipanggil atau dikenal sebagai bias kognitif, iaitu lingkungan atau jalan pintas dalam menakul, mengingat atau menilai sesuatu yang membawa kepada kesimpulan yang salah. Jadi pembaca ni dia tidak, sebenarnya kita tak kebanyakannya tidak menilai maklumat ataupun berita secara mendalam, mengakibatkan ramai yang tertipu. Misalnya pembaca ni lebih cenderung ataupun tertarik atau tertumpu kepada tagline, tajuk tu sendiri. Contohnya kalau dalam kes yang kami pilih ni adalah kematian 14 orang ahli keluarga disebabkan oleh COVID-19. Jadi yang seterusnya adalah jumlah suka, ialah jumlah like. Kalau kita tengok, okey, kenapa banyak sangat jumlah like yang diperolehi ni, so kita akan cepatlah kongsi. Lepas tu akhirnya kita menjadi percaya pula dengan isu yang dikongsi tu, dan kita anggap benda tu adalah benar. Okey, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk bendung gejala ni, berita palsu ni, supaya dia tak menjadi macam satu amalan yang biasa. Jadi itu pasal kita ada undang-undang, di mana dalam undang-undang tu boleh mengenakan hukuman kepada penyebar berita palsu, dan juga kalau sekiranya terdapat unsur jenayah, maka kandung keseksaan akan dikenakan ke atas penyebar berita palsu. Sebenarnya SKMM secara aktif melancarkan campur tangan, iaitu melaksanakan campur tangan dengan mengeluarkan kenyataan penjelasan berdasarkan maklumat yang tepat dan disahkan untuk menentang maklumat-maklumat yang salah. Kes yang kalau macam kes macam contoh kes yang baru ni dah jadi kes polis, jadi SKMM biasanya dia akan membantulah dengan memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pihak polis untuk mendakwa tertolong. Okey. Selain itu, kita nampak daripada penceritaan tadi yang pihak Petronas memaknai kenyataan. So, tindakan pihak Petronas tu sebenarnya dia menunjukkan tanggungjawab kerjasama korporat dia sebenarnya. Mereka akhirnya dapat membersihkan imej dan juga reputasi syarikat dia daripada ialah staff dia sendiri kan. Sekaligus sebenarnya bila dia buat macam tu, dapat membendung lebih ramai jadi mangsa penipuan. Okey. Dapat lihat juga sebenarnya wujudnya kerjasama antara pihak SKM, pihak penyedia maklumat pesanan peribadi atau pengguna yang medium-medium yang pencipta tu sendiri, dengan pihak PDRM untuk mengurangkan penyebaran berita palsu ni. Maknanya kalau kita lihat kat dalam konteks yang kita pilih ni, PDRM dengan segera dia ambil tindakan di atas laporan yang diterima, dan ini diharapkan dapat membuka minda orang awam bahawa penyebaran berita palsu ni turut menyalahi undang-undang, dan ia menggalakkan pengguna media ni ataupun pengamal media sosial ni lebih peka terhadap tindakan mereka sendiri. Maka sebenarnya tanggungjawab tu terletak pada pencipta kandungan dan juga pengguna maklumat untuk memastikan maklumat yang dikongsi dan diminta dalam platform ni adalah sah dan telah disahkan. Isu macam ni hanya boleh dibendung jika semua pengguna sedar dengan peranan masing-masing serta mempunyai keazaman nak melakukan perubahan. Okay? Justru itu semua pengguna media sosial ataupun pengamal media sosial ni hendaklah gunakan medium ni ataupun platform ni dengan bertanggungjawab. Jadi apa je yang kandungan yang mereka sebar atau kongsi tu, so mereka kena tahulah dan bertanggungjawab lah dengan konten-konten yang diorang buat tu. So amalkan juga konsep tabayun, itu nasihat yang paling penting, sebab dalam Islam sini ada konsep tabayun tu. So kita kena guna pakai konsep tu. So bila kita terima maklumat tu, sebelum kita nak sampaikan berita tu, kita selidiki kebenaran tu betul-betul. Kalau kita betul-betul pasti, barulah kita kongsi. Maka dengan cara macam tu, kita lebih berhati-hati, kita tidak terburu-buru, dan akhirnya dapatlah jaga silaturahim dan sebagainya. Jadi kita boleh rujuk dengan surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis riwayat Muslim 2606. Okey, sekian. Perkara atau permasalahan ini telah memberi pengaruh yang buruk terhadap negara dan masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Menurut Dr. Duryana Muhammad 2018,
Penyebaran berita palsu dikategorikan sebahagian kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018, namun akta berkenaan sudah dimansuhkan kerana ia dianggap menghalang kebebasan media dan kebebasan bersuara yang diiktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan. Menerusi Faris Syahiran Muhammad Rizal 2019 berkata, masyarakat hanya berseronok berkongsi tanpa usul periksa, dan ini dapat dilihat masyarakat kurang peka tentang bahaya berita palsu dalam kehidupan seharian. Penyebaran maklumat yang tidak sahih dan tidak boleh dipercayai ini juga tidak seharusnya menjadi bahan gurauan dalam laman sosial kerana ia mampu tersebar dengan pantas dan boleh menyebabkan salah faham di kalangan masyarakat dan mengganggu proses penyampaian maklumat badan kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial mereka dalam menyampaikan info yang tepat dan sahih kepada masyarakat. Justru itu, semua pihak perlu bekerjasama dan bertanggungjawab bagi menyelesaikan isu ini dengan memupuk akhlak yang baik ke atas pengguna media sosial agar mereka mengetahui ketepatan penyampaian maklumat lebih lanjut dan sedia maklum mengenai kesan negatif dan risiko penyalahgunaannya seperti berikut. Yang pertama, menjejaskan ketenteraman awam. Contoh berterusan yang menjejaskan ketenteraman awam adalah berita palsu dalam media sosial ialah dakwaan bahawa teknologi 5G dikaitkan dengan penyebaran virus. Kononnya kerana 5G menindas sistem imun semasa virus berkomunikasi melalui gelombang radio. Dakwaan ini tidak benar dan berulang kali disangkal oleh sumber rasmi tetapi masih dikongsi secara meluas. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang bermoral, kita harus menunggu sehingga kesahihan berita itu dikeluarkan secara rasmi daripada mempercayai maklumat yang tidak betul dan bertindak seperti batu api. Yang kedua, mengelirukan masyarakat. Di samping itu, tahap kebimbangan yang sangat tinggi akibat laporan yang mengelirukan mengenai pengesahan jangkitan COVID-19. Masyarakat akan menjadi keliru jika maklumat yang disebarkan tidak tepat. Oleh itu, adalah perlu untuk mewujudkan masyarakat yang beretika untuk mengelakkan penyebaran maklumat dan berita tidak benar yang mengelirukan masyarakat umum, walaupun tingkah laku tersebut tidak bertujuan atau disengajakan. Ketiga, mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Hal ini berlaku kerana media massa secara beransur-ansur memaksa orang ramai ke dalam corak budaya baru dan mula membentuk sikap dan tingkah laku mereka. Tanpa disedari, media telah memudahkan penyusunan rutin harian kita dan menjana pelbagai keperluan. Setiap peringkat masyarakat bimbang tentang penyebaran maklumat palsu dan mendakwa bahawa tiada ubat-ubatan dan vaksin yang boleh merawat atau mencegah COVID-19. Yang keempat, membahayakan keselamatan negara. Hal ini berlaku kerana sesebuah negara akan terganggu gugat oleh sesebuah negara yang lebih berkuasa jika penggunaan jalur lebar atau internet untuk menyiarkan banyak maklumat dan berita palsu. Kerana sesebuah negara akan menjadi sasaran utama atas sebab mempunyai kelemahan yang mungkin mereka boleh eksploitasikan. Sehubungan dengan itu, apabila tersebarnya maklumat atau berita palsu yang menimbulkan permusuhan dan konflik di kalangan masyarakat, Malaysia akan berpotensi untuk menjadi huru-hara dan kestabilan politik serta ekonomi akan terjejas. Namun dalam konteks isu yang dipilih dalam penulisan ini, kesannya ialah menjejaskan imej negara berikutan sebaran berita palsu tersebar di seluruh dunia yang akhirnya boleh menjejaskan ekonomi dan sosial dalam negara dan secara tidak langsung mencalar kewibawaan negara Malaysia Madani itu sendiri. Sekian, terima kasih. Akan menerangkan tentang langkah penyelesaian isu. Langkah penyelesaian dalam penyebaran berita palsu amatlah diperlukan kerana ia dapat membantu masyarakat daripada terpedaya dengan berita-berita yang tidak sahih serta boleh memberi kesan-kesan yang negatif kepada individu yang terlibat dan juga masyarakat sekeliling amnya. Antara langkah penyelesaian yang boleh diambil adalah yang pertama, golongan yang berisiko tinggi terdedah dalam penyebaran berita palsu adalah daripada golongan masyarakat pedalaman, warga emas serta remaja. Justru itu, golongan yang celik media perlu membantu menyebarkan kempen-kempen yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia iaitu KKD supaya mereka sedar dan mengetahui tentang bahayanya penyebaran berita palsu. Contohnya, kempen yang telah dibuat oleh KKD yang bertemakan #TakNakFake. Antara langkah-langkah dan intipati kempen tersebut
dalam membendung berita palsu adalah tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Yang kedua, masyarakat atau pengguna media sosial khususnya perlu ada kesedaran mengenai hukuman yang akan dikenakan apabila menyebarkan berita palsu. Selain itu, pihak pengamal media atau media penyiaran perlu lebih fokus untuk menghebahkan dan menyiarkan jenis-jenis hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang menyebarkan serta berkongsi berita palsu. Di samping itu juga, mereka juga memainkan peranan yang penting dalam membantras dan menghalang penerbitan berita palsu. Ketiga, sebagai pengguna media di laman sosial, kita perlu mempunyai rasa kebertanggungjawaban terhadap sebarang hebahan mahupun penyebaran sesuatu berita dan memastikan semua berita tersebut tepat dan sahih. Kita sewajarnya perlu mempunyai tanggungjawab sosial apabila terlihat dan terbaca berita palsu atau sebarang bentuk penyebaran yang tidak sahih yang terdapat di media sosial dengan melaporkan nama pelaku, tarikh, tajuk berita dan medium yang digunakan dalam penyebaran berita tersebut kepada pihak berkuasa. 4. Kementerian Pendidikan Malaysia juga haruslah memainkan peranan yang penting untuk memastikan golongan pelajar di peringkat sekolah menengah dan pelajar-pelajar universiti diterapkan dengan pendidikan celik media, di mana pelajar-pelajar tersebut perlu didedahkan dan diajar untuk menjadi pengguna yang bijak dan menjadi pengguna yang bertanggungjawab terhadap hasil ciptaan dan tulisan mereka. Ini kerana jika tersalah langkah, mereka perlu mengetahui impak atau kesan kepada diri mereka, keluarga dan masyarakat. Mereka juga berdepan dengan tindakan undang-undang serta hukuman berat. Justru itu, mereka sepatutnya lebih berhati-hati dengan meneliti dan mengkaji terlebih dahulu dengan mendapatkan pengesahan maklumat yang sah. Selain itu juga, golongan ini seharusnya tidak terburu-buru dan perlu menekankan aspek menyelidik latar belakang syarikat dan dari mana sumber maklumat itu diperolehi agar sebarang perkara buruk tidak berlaku ke atas mereka di kemudian hari. Di antara rumusannya adalah seringnya penyebaran maklumat palsu di kalangan penduduk perlu ditangani dengan meningkatkan kuasa undang-undang. Jika kita tidak mampu menghadapi atau mencegah penyebaran berinformasi, ia akan mempunyai kesan merosakkan bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga kepada negara kita. Sebagai pengguna media sosial, kita sering harus menerima tanggungjawab untuk maklumat yang kita kongsi dengan orang lain. Apabila kita berkongsi berita dengan rakan-rakan dan keluarga, kita mestilah mengesahkan kesahihannya untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang menyesatkan. Sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, anda mestilah memeriksa ketepatan kandungan walaupun ramai individu menyebarkan maklumat palsu secara tidak sengaja. Untuk menjamin bahawa undang-undang semasa seperti Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 kekal terpakai daripada masa ke semasa, kerajaan perlu mengemaskini dan mempertingkatkan undang-undang ini. Tindakan ini amat penting untuk mengekalkan kestabilan, kedamaian dan keharmonian negara, terutamanya mengingatkan erosi institusi etnik, agama dan kerajaan. Pihak berkuasa juga perlu mengambil tindakan yang kukuh terhadap orang-orang yang menimbulkan bahaya kepada keselamatan, kestabilan dan kedamaian negara. Penyebaran maklumat palsu akan memberi kesan buruk kepada negara. Oleh itu, individu perlu berhati-hati semasa menyebarkan maklumat. Semasa penyebaran maklumat yang salah boleh menyebabkan kesan negatif kepada orang lain dan ekonomi kebangsaan. Berhubung dengan Akta Anti Berita Tidak Benar dengan berkuat kuasanya Akta Anti Berita Tidak Benar pemalsuan pada 2020, Akta 825 yang baru diwartakan pada 30 Januari 2020, sebarang berita palsu, laporan palsu dan penyalahgunaan media sosial ditangani melalui undang-undang sedia ada seperti Kanun Kesesaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain daripada itu, salah satu tindakan proaktif yang diambil oleh kerajaan ialah penggunaan undang-undang tertentu seperti Kod Jenayah di bawah kuasa PDRM untuk memerangi berita palsu. Berdasarkan aduan yang dimasukkan,
Aduan boleh dibuat di bawah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 untuk penyalahgunaan sumber rangkaian atau perkhidmatan jaringan. Walau bagaimanapun, kemajuan undang-undang seperti ini mesti dipertimbangkan dan dilaksanakan mengikut kelajuan teknologi yang semakin besar. Selain itu, ia mestilah konsisten dan mematuhi ciri-ciri kemajuan teknikal yang kita amati. Semasa menyebarkan berita, semua orang dan pengguna media sosial akan lebih berhati-hati dan dalam penyebaran maklumat yang salah akan terhad. Menurut Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, sesiapa yang menyebarkan sesuatu di media sosial boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau sehingga 1 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dengan ini, semua pengguna media sosial akan bertindak lebih berhati-hati dalam penyebaran maklumat yang salah akan dapat diatasi. Selain itu, Seksyen 505B Kanun Kesesaan diguna pakai bagi menyekat penyebaran berita palsu yang mampu menimbulkan kegusaran dan kegusaran awam.